Saya tahu video-video saya yang mengkritik kerajaan perpaduan madani ini akan menyakitkan hati anak-anak papa. Tetapi kalau mereka buat benda yang tak betul, takkan saya nak diamkan. Dan yang sekarang ini, saya hendak menceritakan kepada anda betapa kerajaan ini adalah kerajaan yang pendendam, yang tidak adil serta zalim terhadap rakyat. Tak percaya? Tonton sampai habis. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa menggembar-gemburkan dirinya selaku Perdana Menteri untuk semua rakyat. Bahkan ketika menjadi pembangkang pun, beliau mengatakan bahawa beliau adalah untuk seluruh rakyat Malaysia. Anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, semua sekali lah. Betul tak? Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan sekalian, kerajaan ini ibaratnya macam cakap tak serupa bikin. Konon-kononnya mereka ini adalah kerajaan untuk semua rakyat, tetapi hakikatnya adalah berbeza sama sekali. Dan saya nak ceritakan kepada anda betapa kerajaan ini betapa tidak adil. Bahkan bolehlah kalau kita nak katakan seolah-olahnya bersifat pendendam, terutamanya kepada mereka yang tidak menyokong atau mengundi mereka, ataupun yang paling penting sekali, negeri-negeri yang tidak mengundi Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan untuk video ini, contoh yang saya ingin bagi ada cuma dua sahaja. Yang pertamanya ialah jualan-jualan rahmah ataupun jualan madani. Kalau ikutkan kepada saya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebenarnya tidak bersetuju dengan karnival jual rahmah seperti ini. Sebab ianya merupakan satu falasi yang cuba direkayasa oleh kerajaan untuk memastikannya rakyat kata, oh ada tempat yang jual harga barang murah. Tetapi hakikatnya harga barang adalah sangat-sangat mahal pada ketika ini. Dan tak semua tempat serta bukan setiap hari ada jual rahmah dan macam-macam lagi. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita faham bagi sesetengah rakyat yang tertunggu-tunggu akan jual rahmah ini, benda itu bagus untuk mereka. Tak ada masalah pasal tu. Cumanya, kalau anda perhatikan, karnival-karnival jual rahmah seperti ini tidak diadakan dekat tempat-tempat ataupun parlimen-parlimen pembangkang. Anda perasan tak benda tu? Balik-balik diadakan dekat tempat yang memang dimiliki atau dikuasai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Buat jualan rahmah dekat sini, tempat ini adalah tempat PHBN. Jualan dekat situ, tempat ini tempat PHBN dan macam-macam lagi. Sampai benda ini telah disuarakan oleh ahli Parlimen Pasir Mas, iaitu Ustaz Ahmad Fadil Syari dekat Dewan Rakyat baru-baru ini. Tonton video ini. Pertua, saya bukan bercakap kosong. Saya petik pernyataan Yang Berhormat Tanjung Karang pada beberapa hari lepas menyatakan bahawa sokong PM baru program jualan murah boleh dilakukan. Ini adalah merupakan rasuah secara terang-terangan. Apa kaitan di antara sokong PM dengan program jualan murah? Rakyat saya di Pasir Mas, rakyat saya, kami di Parlimen Pembangkang, juga rakyat Malaysia. Apa masalah mereka tak dapat program jualan murah? Oh, kerana tidak sokong PM. Adakah wang ini merupakan wang peribadi Perdana Menteri? Jadi di sini anda boleh nampak, tuan-tuan dan puan sekalian, soalan daripada Ustaz Lee ini memang betul dan tepat. Adakah duit untuk menganjurkan jualan rahmah ini datangnya daripada poket peribadi Perdana Menteri? Itu kira bahasa yang cukup, orang kata apa, baiklah kalau ikutkan bahasa yang sopan. Kalau ikutkan bahasa kami semua, tuan-tuan dan puan sekalian, adakah duit itu datang daripada mak bapak kerajaan ini masalahnya? Jawapannya tidak. Duit untuk jualan itu, untuk menganjurkan karnival-karnival itu, datangnya daripada poket rakyat juga, daripada cukai-cukai yang telah dikutip. Dan cukai-cukai ini bukan sekadar dikutip daripada tempat-tempat ataupun orang-orang yang menyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional saja. Dikutip dari seluruh rakyat, termasuklah dari kawasan-kawasan pembangkang, termasuklah dari negeri-negeri pembangkang. Jadi ini menampakkan betapa kerajaan ini sebenarnya tidak adil dan nampak sangat mereka ini menganaktirikan negeri-negeri serta kawasan-kawasan pembangkang. Tetapi saya tahu, pasti ada di antara anak-anak papa akan mencebik, alah jualan murah pun nak kecoh dan sebagainya kan. Di sini saya nak beritahu satu lagi contoh yang lebih besar daripada jualan-jualan rahmah itu, iaitulah skim perubatan madani. Soalan ini perlu dijawab oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri. Where is the 100 million? Pada tahun lepas, kerajaan telah pun melaksanakan skim perubatan yang sangat baik dan progresif, iaitu skim perubatan madani, di mana keluarga yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah, keluarga itu boleh dapat RM250 individu dalam RM75 dan warga emas dalam RM150. Ini memastikan akses kepada perubatan dengan cepat dan pantas di klinik-klinik swasta. Dan perkara ini wajar dipuji. Saya pun turun ke lapangan untuk mencari warga muar yang perlukan akses ini dan tolong daftarkan bagi mereka. Persoalannya, secara tiba-tiba pada minggu lepas diumumkan bahawa skim perubatan ini telah pun diberhentikan ataupun dihadkan daripada satu negara ke hanya 10 kawasan. Dengan itu akan menyekat kebolehan seseorang keluarga yang berpendapatan rendah untuk dapat akses kesihatan yang baik. Saya ingin faham apa kewajaran di sebalik keputusan ini dan saya merayu supaya kerajaan mempertimbangkan keputusan ini dan meneruskan skim perubatan madani yang baik.
Soalan ini memang akan terbit esok MQT ya. Saya akan dapat jawab dengan lebih teliti esok insya-Allah. Malangnya mulai daripada minggu ini, daripada 163 daerah di seluruh Malaysia, hanya 10 daerah saja boleh dapat manfaat perubatan ini, diberhentikan secara tiba-tiba. Persoalannya, ke mana perginya 100 juta yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri? Kalau bajet ini dilarikan untuk buat program-program lain, adakah program lain ini lebih baik daripada 100 juta ringgit yang didedikasikan untuk bantu keluarga susah dan miskin untuk dapat perubatan yang berkualiti? Soalan ini perlu dijawab oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri. Where is the 100 million? Pada tahun lepas, tengah tahun lepas kalau tak salah saya, memang telah diperkenalkan satu skim yang dinamakan sebagai skim perubatan madani dekat klinik-klinik swasta. Dan benda ini memang kalau ikutkan telah membantu begitu ramai sekali orang-orang yang kurang keupayaan untuk membayar bibil swasta yang agak mahal. Ya, memang kita tahu pelaksanaan ini masih lagi banyak kelemahan, tetapi at least there is something. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini kita semua tahu skim perubatan madani itu telah pun dihentikan di banyak tempat dan cuma diadakan atau disediakan dekat 10 buah daerah sahaja. 10 buah tempat sahaja daripada seluruh negara kita yang luas ini, cuma ada 10 tempat sahaja yang masih lagi ada skim perubatan madani. Dan kalau anda perhatikan, semua tempat-tempat yang masih ada skim perubatan madani itu ialah tempat kerajaan, parlimen-parlimen yang dimiliki oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tidak ada satu tempat pun parlimen-parlimen itu yang merupakan parlimen pembangkang. Bahkan lebih teruk lagi sebenarnya tuan-tuan sekalian, tidak ada satu pun skim perubatan madani ini disediakan dekat negeri-negeri pembangkang seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Perlis. Tak ada langsung. Balik-balik negeri-negeri mereka saja, tempat-tempat mereka saja dan macam-macam lagi. Sedangkan macam kita soal tadi tuan-tuan dan puan sekalian, duit untuk mengadakan program skim perubatan madani ini datangnya daripada siapa? Adakah datang daripada duit poket mak bapak menteri? Adakah datang daripada langit? Adakah duit ini datang daripada hasil jualan taik-taik menteri? Menteri berak kau-kau jual dekat pasar dapat duit buat skim perubatan madani. Macam tu ke? Tidak. Duit untuk buat skim perubatan madani ini datangnya daripada poket rakyat. Cukai-cukai yang telah dikutip oleh rakyat, termasuklah daripada negeri-negeri pembangkang. Jadi bila kerajaan telah menetapkan skim perubatan madani ini hanya akan dilaksanakan dekat 10 buah daerah yang terpilih dan langsung mengabaikan serta menganaktirikan negeri-negeri pembangkang serta kawasan-kawasan pembangkang, nampak sangat kerajaan ini tidak adil, bersifat pendendam dan yang paling penting sekali merosakkan rakyat, telah menjerut rakyat dek kerana politik sempit mereka. Masalahnya, Yang di-Pertuan Agong telah bertetah ketika pembukaan parlimen baru-baru ini mengatakan bahawa kalau nak politiking, tunggu PRU yang ke-16. Tetapi sekarang ini kerajaan telah bertindak politiking secara terang-terangan, tetapi tak siapa pun yang menyentuh tentang perkara itu sebenarnya. Dan ini tidak adil. Tak adil sama sekali. Ini tidak adil. Saya buat video ini macam biasa untuk kepentingan kita bersama agar anda dapat lihat perangai sebenar Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan kabinetnya ini yang memang penuh dengan hasad, memang penuh dengan dendam, memang penuh dengan kemarahan dan ingin menindas rakyat, terutamanya mereka yang tidak mengundi mereka, terutamanya mereka yang duduk dekat negeri-negeri pembangkang. Tetapi saya tak tahulah mengapa anak-anak papa masih lagi buta mata, buta hati, tak dapat melihat betapa kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat-sangat pendendam, yang boleh melakukan apa sahaja demi kerana kuasa, demi kerana keinginan mereka, nafsu mereka. Sebab Sani Hamzan pun dah lama dah beritahu kita benda ini. Kita saja yang buat-buat tak reti. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.